Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini. Apa khabar anda semua? Saudara Hajah comel-comel, baik-kri. Saya sentiasa mendoakan agar teman-teman saudara Abdul Hamid sihat walafiat, bahagia bersama keluarga. Apa khabar saudara Muhammad Zammari? Salam. Saudara makan apa petang ni saudara? Dah pukul 3.30, selalunya orang start minum kuih petang. Saya Madam K, saudara Bakri Kri katanya, saudara Bil Rah, itu juga saudara Nan CG, saudara Amok 8 Pejuang 10K, Puan Rosmin Hara Hafi, saudara Hafiz Hazran, begitu juga dengan saudara Cia, saudara Khairil Arif, saudara Abang Aidi, apa khabar Abang Aidi, saudara Had Zabudin, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku, orang Sungai Petani, doa saya sentiasa sihat walafiat ya, saudara Abang Mat Yazid, selamat petang. Puan Robiah Osman, waalaikumsalam. Saudara Salina Ajis, saudara Azli, itu juga M.A. Arifin, salam Madani katanya. Puan Rubidin, saya bila tengok hadir Puan Rubidin tu, saya sentiasa berdoakan anda anggap bahagia bersama pasangan ya. Saudara Cik Lat, apa khabar Gerald, Nan CG, saudara Kaki Kondem, jangan begitu. Kiah Mat Kenen, Ica, begitu juga saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Cuaca hujan dan mendung ya. Memang pun saudara di sekitar kawasan saya ni sejuk, sebab pagi tadi panas, tapi masuk sekitar dalam 11 pagi dia hujan, dan suasana begitu mendung dan suram temuram. Itu yang saya lihat. Apakah cuaca masih lagi dalam suasana alam yang tidak begitu ceria nampaknya ya. Saudara Junaidi Hakim, saudara Junaidi sentiasa mendoakan supaya bosku segera bebas katanya. Saudara, kita sama-sama boleh berdoa moga Allah SWT memperlihatkan kuasanya dan memberi petunjuknya kepada kita semua saudara. Saudara Ica, saya tinggal di Kota Damansara dan satu lagi di Petaling Jaya. Ada 2 rumah saudara. Puan Zaidah MD Pilus, saudara Nur Nilam, begitu juga dengan saudara Syamsul Anwar, saudara Rahman bin Abdullah dari Johor. Saudara Syamsul Anwar dia kata hadir bersama roti jala kari TO kosong, memang sedap. Saudara Fazil Yub, Mbah Belkom, dari Johor, hujan katanya dari malam tadi hingga sekarang. Saudara Puan Mamunah Syawal dari Port Dickson, di sini katanya hujan. Puan Rohani Yusof, salam semalam baik punya corner dari tamu dah jadi penemu ramah. Puan Rohani, tiba-tiba begitulah. Saya sentiasa juga mendoakan Raja Kamal, Raja Bazian sihat, Cik Lat, saudara Anan Ahmad, Legisan Warino Gisan, Rubidin, terima kasih. Itu juga dengan saudara Adam Jebat, Adam ke Adam sama aja Adam ya. Saudara ABK, begitu juga dengan saudara ZM Zul, saudara Azlin Abdullah, waalaikumsalam. Puan Faridah Idan, selamat bersiaran dari Johor Bahru katanya. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saya siang-siang ni kita mengimbau kenangan silam saya, memori. Sembangnya subjeknya bebas, nak cakap apa pun anda boleh kirim, asalkan jangan politik ya. Saudara Johnny Malai, saudara Azlin Abdullah, asalkan jangan berbicara soal politik, boleh sedikit, tapi bukanlah politik yang masa terkini. Sembang politik malam jam 9.30 malam, insya-Allah saya akan hadir memberi pencerahan. Sebab dari tadi juga pun saya mendengar debat di Parlimen, di Bentung saudara Adam Jebat dia kata mendung. Saya lihat gitulah keadaan cuaca, alam pun mendung, suram temuram, bahasanya suram temuram saudara. Baik saudara, saya tengah hari tadi berkesempatan makan bersama dengan keluarga
di restoran Selero Minang. Orang Minang, saudara, ayam dan lapeh lah, saudara. Saudara Atan Likas, apa khabar Atan? Nampak gayanya nilai, kata saudara Atan, mendung. Suasana mendung di sana sini, Atan. Tapi perjuangan mesti diteruskan. Saudara ABK, saudara Mek Komo, saudara Muhammad Zulkifli. Kita juga dengan saudara ABK, saudara Puan Hasanah Ham, ya. Dan bila makan ini nasi Padang, dia nasi Minang, Selero Minang dekat Kota Damansara, memanglah sedap. Dia punya rendangnya rendang. Tetapi saya nampak tak lengkap, kerana makanan Minang ni, saudara, atau makanan Padang, nasi Padang ni mesti ada kuah gulai, ini sayur nangka. Kalau tak ada tu tak lengkap. Dia mesti ada gulai sayur nangka, mesti ada gulai jengkong, saudara Syahar, dan juga ini dending. 3 tadi bila tak ada tu bagi saya tak lengkap. Tapi kalau itulah rezeki yang saya ada hari ini, itu sajalah kita makan. Saudara Syahar, nampak macam mana? Puan Zamilah Syakban, tajuk bebas gulai masak lemak jering, memang sedap, ya saudara. Gulai masak jering, setengah orang panggil jengkong. Saya kalau pergi ke Restoran Minang, saya cari 3 perkara tu mesti ada. Pertama itu gulai ataupun kari masak lemak, bukan masak lemak cili api, masak lemak ini sayur nangka muda, sedap saudara. Dan bersama dengan adanya ini dending, serta rendang. Kalau tak ada dending tu, dending pun ada beberapa jenis. Kalau dending tu keras, dia bukan dending. Dending ni sepatutnya lembut, rangup, saudara. Dan untuk menghilang dahaga, kita minumlah teh Padang. Teh Padang ni dia macam, dia tak ada gula, saudara. Boleh minum sejuk ataupun panas. Rasanya rasa teh Padang dipanggil. Dan dia seperti macam teh Cina. Kalau saudara lihat apek-apek tu, dia pergi ke ladangnya, dia akan bawa dalam kendi tu, airnya itu teh Cina. Dia tak ada gula. Baik untuk orang yang nak menjaga kesihatan, saudara. Itu cerita makan kita hari ini. Minum petang saya tak tahu, saudara Josephine Tan, anda makan apa lah agaknya petang ni? Saudara Elias, saudara Abdul Hamid, dulu masa sekolah rendah guna papan batu, bukan papan baru, saudara, papan batu. Saya sempat juga, saudara. Sekolah dulu kita menggunakan papan batu. Dia papan batu tu besar, tab kita tu. Dia cuma kita menggunakan kalam. Kalam itu macam, dia bukan macam pensel, tapi hanya sesuai untuk papan batu. Dan untuk mencuci setiap kali tulisan kita itu, kita gunakan air embun. Sebab itu pagi-pagi kena masuk ke tepi-tepi kawasan yang ada lalang, saudara, untuk ataupun daun-daun digendis-gendis untuk mendapatkan air embun, saudara. Saudara Nordin Arifin, salam. Saudara Nordin dari Indra Mahkota, Kuantan. Oh, saudara Nordin Arifin daripada Indra Mahkota, Kuantan. Kuantan, kalau di sana makan apa rasanya? Saya suka makan puding raja. Saudara Junaidi Hakim, update sikit kes bosku, apa yang terkini? Belum lagi, masih lagi dibicarakan. Yang terkini, teman-teman saya masih lagi berada di mahkamah. Dan saya melihat perkembangannya tidaklah begitu menyenangkan. Masih lagi berbolak-balik. Peguam kata begitu, pendakwa raya kata begini. Tapi saya lihat yang jadi mangsanya Datuk Seri Najib. Habis bercara, masuk van ataupun naik kereta, hantar balik ke Kajang. Saya kadang-kadang melihat, selalu saya katakan, kalaulah benar mau mencari keadilan, kena bawa lah Jolo, kena bawa Nek Faizal, kena bawalah ini Zati. Ini orang penting yang sepatutnya hadir dalam pembicaraan, saudara. Tapi bila mereka tidak ada, tak dibawa ke muka pengadilan, mana boleh seorang saja, saudara. Itu saja, saudara. Saya tak nak menyebelahi mana-mana pihak, tapi kita melihat kemudian komen-komen yang kita dengar macam-macam lah. Malam tadi pun saya ada berbual sekejap dengan Datuk Lokman Adam. Dia bertanya dengan beliau, sebab Datuk Lokman Adam dia memang pengkhususan je tentang perbicaraan Datuk Seri Najib. Setiap hari dia akan memberi ulasan demi ulasan. Kita yang tak tahu ni jangan campur aduk. Saudara Puding, Saudara Abdul Hamid,
puding raja banyak di Pekan. Benarlah saudara Abdul Hamid, Pekan tu sebab itu di Pekan lah istana Sultan Pahang. Saudara Yana Hams sedang goreng kodok bilis cecah sambal sardin. Kalau cekodok ikan bilis cecahnya dengan sambal tumis, ataupun apa, kalau orang Perak dia panggil sambal makau, ataupun ini chili sauce. Puan Yana, dia bukan dengan sambal sardin. Sambal sardin ni kurang. Sardin ni sedap makan dengan nasi lemak saja. Ya, Saudara Syahrul, Saudara Azroy, itu juga Saudara Abdul Rahman, Saudara Muhammad Zulkifli, Rejab Mat Yusof, Saudara Rabudin Pasarat, jering colek sambal nyo ataupun tempoyak. Itu kalau jering tu ada dua jenis. Kadang-kadang jering yang dah tua sikit tu dia liat, yang muda tu rangup. Sebab itu yang tua tu dimasak jadikan gulai. Memang sedap saudara. Saudara Syahid Nur, Johor hujan. Saya dah bagi 2 malam lepas, saya dah beri peringatan bahawa hujan di sana sini mengikut ramalan kaji cuaca. Lebih-lebih lagi di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak lah hujan lebat yang berterusan sehingga hari ini. Dan ini juga boleh mengundang banjir di Sarawak. Tapi di seluruh Semenanjung ni nampak gayanya hujannya terhenti-henti tapi berterusan. Saudara Reza kami, salam sebelum ini. Terima kasih. Saya tak boleh sebut apa channelnya saudara. Kalau saya sebut satu channel tu, maka channel-channel yang lain akan jadi cemburu. Akhirnya diganggu semua. Saya ada bersiaran di 3 channel saudara Reza Hakimi ya. Jadi tak boleh sebut. Boleh anda tulis tak apa, teman-teman lain pun nampak juga. Saudara Adam Jebat, dia kata sos Aminah Hassan paling best, top. Betul saudara. Kalau kicap, kita makan kicap cap kipas. Saudara Hashim Alias, petang-petang begini perkena ubi rebus sama tumis memang best. Di Melaka mendung, kata saudara Hashim Alias. Tapi saya nak tanya saudara Hashim, ada lagi ke ubi rebus di Melaka? Selalunya kalau kat Melaka petang-petang begini, babe, kita makan dodol. Orang Melaka dodol, babe. Saudara ini Man Ganu, pahlawan perang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bukan pahlawan perang, saudara. Pahlawan perang tu mereka yang bertempur sekarang ni di Ukraine. Baik, saudara. Usai cerita tentang makan, saya makan di restoran Selero Minang. Memang sedap dia punya rendang, tapi tak lengkap bila tak ada dendeng, tidak ada sayur nangka muda, dan bila tiadanya jengkong. Lain semua ada lengkap. Saudara Amir Hamzah, kemaman hujan dari semalam. Benar saudara, sebab belah pantai timur tu memang hujan berterusan, tapi tidak akan mengundang banjir lah. Itu mengikut laporannya. Saudara sayuran, sambal petai, pasti nafas berbau. Itu kalau nak, selalunya orang makan sambal petai ni ataupun makan petai ataupun jering, kita makan kena gatah balik beras. Beras ni yang tak masak saudara, yang bukan jadi nasi, dikunyah. Itu elok untuk menghilangkan bau petai. Kalau tidak, mau bersama dengan pasangan kita, kembang kempis lah hidung si dia. Saudara minta saya ulas Kulim KXP. Kulim untuk ekspor, Kulim ataupun airport Kulim. Itu urusan malam nanti saudara. Itu cerita politik saudara. Siang-siang ini cerita pasal makan. Zaman dulu ulam batang lambu, sambal nyo tempoyak pun sedap, kata Rabudin Pasarat. Boleh tak saya ceritakan saya apa itu batang lambu? Lambu tempat saya tu ubur-ubur. Kalau batang lambu saya tak tahu. Saudara Rubiah, dia kata sambal petai udang, cicah cokodok bawang. Memang kau. Baik saudara, sambil-sambil kita bercerita, anda boleh nyatakan anda makan apa petang-petang begini. Saya harus melusuri masa silam kita saudara. Kerana kita melihat, kalau kita tengok zaman pasca kemerdekaan dahulu saudara, jadi baru merdeka sekitar tahun 60-an. Kita merdeka 1957. Kalau tahun 60-an tu barulah 5-6 tahun merdeka. Saya waktu itu kalau 57, masa kemerdekaan usia saya 1 hari, 1 tahun. Kalau dah masuk sekolah dulu, merdeka baru 7 tahun. Jadi dalam
dalam 7 60 60 60 56 campur 7 dalam 63 saudara, 63 64. Tak silap saya masuk sekolah rasanya 62 63 lah, begitulah saudara, masa berlalu. Dan waktu itu saudara, prasarana ni soal api, air, jalan agak terbatas saudara. Sebab itu bila saya pernah bertandang ke Sabah, berbual-bual sambil minum petang bersama Allahyarham Tan Sri Gani Gilong, dia menyatakan pada saya, dia kata zaman dia susah dulu, sebab dia sebagai wakil rakyat, kawasan dia tanpa roli ke mana ke. Dia kata untuk keluar ke Kota Kinabalu bagi masa 3 hari katanya. Memang pun wakil-wakil rakyat di Sabah memang susah saudara, sebab prasarana masih belum sampai ke kawasan-kawasan pedalaman. Jadi menurut Tan Sri Gani, dia kata dia kadang-kadang sampai 3 hari. Saya kata macam mana begitu Tan Sri? Dia kata bangun pagi kita start berjalan kaki, lalu ikut belukar-belukar tu sampai petang. Makan tengah hari yang bekal kita bawa, kemudian sampai ada waktu petang kita tak boleh lebih pukul 6. Dia kata kalau pukul 6 takut komunis masa tu. Dan juga takut binatang hutan, rimau, gajah, ular dan sebagainya singgahlah di kawasan perkampungan, rumah-rumah kaum asli di Sabah. Tidur bermalam. Jadi besok bangun pagi, lepas mandi pun katanya guna macam saya selalu sebutlah, mandi dengan air hujan. Di Sabah jarang kita jumpa mereka mengurik perigi ataupun telaga. Jalan lagi hari kedua. Kemudian hari ketiga, lewat senja, hari yang ketiga baru sampai ke Kota Kinabalu. Begitulah susahnya dulu saudara bila tiada jalan. Itu bila dia cerita begitu, ini mengimbaukan kenangan saya saudara. Sebab saya waktu kecil dahulu memang sukar untuk keluar ke bandar, sebab kampung saya masa itu tak ada jalan. Kalau ada jalan pun hanyalah jalan estate getah, estate Waldrop, dekat Setiawan sana saudara. Dan untuk sampai ke bandar Setiawan sekitar 20 km. Jadi kenderaan yang kita naiki hanyalah basikal. Maklum sajalah saudara, waktu itu jalan bukan jalan tar, jalan tanah liat ni saudara. Dan selalunya lazimnya bagi kami, saya penduduk kampung saya tu, pekan kami adalah pekan lumut. Sebab itu kalau orang tanya saya, orang mana? Saya kata saya orang lumut, bukan orang Setiawan. Sebab waktu itu kalau kita urusan pejabat pos, urusan bank, simpanan nasional, urusan gaji dan sebagainya, surat menyurat, postman semua surat daripada pajak pos lumut dihantar kampung saya melalui bot tambang saudara. Tambangnya dulu kalau budak-budak dah 20 sen, orang dewasa 40 sen. Dia ada 2 buah bot dulu, saya ingat lagi. Satu bot Allahyarham Tok Hitam Daham, atuk saudara saya. Dia akan menjerit macam Tarzan pukul 8 pagi. Kalau terdengar suara Tok Hitam Daham tu, kita tahulah pukul 8 pagi. Dia akan jerit, dia jerit. Lepas 5 minit, lepas 10 minit bot berjalan. Itulah kenderaan kami ke Pekan Lumut saudara. Ataupun kalau ada kedrat sikit lagi tu, kita akan berkayuh sampan. Kampung saya tu sungainya, selalu saya katakan sungainya besar, air masin. Jadi sebab itu kita panggil laut. Berkayuh sampan pergi ke Lumut. Jadi dalam keadaan begitu, bila dengar cerita Tan Sri Gani Gilong, saya teringat dulu saudara, bagaimana masa dulu lah, bila kerajaan baru nak membina prasarana itu jalan raya. Seronok saudara waktu tu. Kerana waktu tu kita tak kenal, tak tahu pun traktor. Kampung saya tak adalah sawah padi dan sebagainya, cuma nelayan dan kebun getah. Jadi bila tengok traktor datang bersama dengan jentolak, bersama dengan bulldozer, jadi kesukaan budak-budak. Tambah-tambah lagi bila melihat bagaimana bulldozer tu menumbangkan pokok-pokok besar. Bila tumbang tu seronok tengok. Dan yang paling seronok apabila pohon-pohon kelapa itu ditumbangkan. Itulah masanya kami anak-anak kecil berpesta makan air kelapa muda. Sekarang ni satu biji kelapa muda pun dah RM5 saudara. Saudara Budin Pasrat, dia kata batang labuk seakan pokok keladi, boleh buat ulam, tak perlu dimasak dan tak gatal katanya, seperti keladi. Batang labuk seakan pokok keladi. Oh begitu saudara. Terima kasih saudara Ramudin Pasrat, baru saya tahu pokok labuk. Pohon labuk macam batang keladi katanya. Mungkin dekat Tasik ada kot. Kampung saya tak ada lah benda begitu, sebab itu saya tak tahu. Dan berbalik pada cerita saya tu, bila tengok pohon kelapa tumbang, kami makan kelapa muda.
Masa tu percuma je saudara. Dan kelapa muda pun di kampung saya dulu tu, kalau orang jual tak laku. Banyak buah-buah kelapa. Malahan kelapa-kelapa yang diturunkan oleh arwah Anjan Duat, dia manjat pokok saudara. Yang setelah dikopek dia punya kulitnya, sebutir buah kelapa tu antara 5 sen. Kalau kat kedai 10 sen. Kelapa muda memang tak ada nilai. Tapi yang seronok lagi tu bila kita sibuk, banyak pokok kelapa yang tumbang, kita mengumpul umbit kelapa. Wah, sedap. Bawa balik ke rumah, Allahyarhamah ibu saya akan menjadikannya sebagai sayur lemak. Sayur lemak umbut kelapa. Sedap saudara. Saudara, Fuziwah, Kampung Telaga Nenas tu, itu Kampung Telaga Nenas tu belah ibu saya. Sebab saya katakan belah ibu saya di Kampung Telaga Nenas. Kami adalah keturunan ini Aki Melan, hartawan terkaya dalam dinding kawasan dalam dinding di Lumut waktu itu, yang punya estate. Tapi sekarang dah tak ada dah semua. Dah habis dah, dilingkup, dah kena gadai anak cucunya. Dulu kalau dekat Kampung Telaga Nenas tu saudara, boleh katakan semua tu saudara saya, tak ada orang lain. Jadi arwah moyang saya, dia membuat perusahaan getah. Ada ladang getahnya, ada estate getah, pekerja-pekerja. Dan satu perkara lagi, Allahyarhamah moyang saya tu, kalau siapa yang bijak, yang bekerja dengan dia ambil jadi menantu. Sebab tu kalau saudara bertandang ke Kampung Telaga Nenas, kalau saya tengok rumah-rumah yang besar, daripada papan lah ya, yang buat daripada papan kayu, itu adalah rumah-rumah tok-tok saudara saya. Sebab tak silap saya, Datuk Aki Melan mempunyai 7 orang anak. 3 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Jadi semua rumahnya sama saja dibina. Maklumlah orang kaya waktu tu saudara. Taklah macam cicitnya sekarang ni, penuh dengan penderitaan, menjadi marhain saudara. Okey, berbalik pada cerita ini tentang kampung saya tu, bila siapnya jalan, barulah kami mendapat merasai nikmatnya adanya prasarana. Tetapi sebelum tu saudara, waktu kecil-kecil kami menggunakan jalan estate lah. Yang paling sedihnya saudara, bila saya sekolah menengah, sekitar tahun 67, 66-67 itulah saudara, kayu basikal ke Pekan Setiawan, bukan dekat saudara, 20 km, dan melalui celah-celah pohon-pohon getah ataupun jalan kebun estate. Bila musim hujan saja, Allah, yang paling arwah mak saya kata bercintalah nak pergi, tapi terpaksa jugalah kayu basikal di celah-celah jalan-jalan lorong-lorong yang tanah dan jalan tanah merah. Sebab bila kayu basikal dalam keadaan lembab, selut-selut getah tu akan melekat dekat maggat. Jadi bawa basikal tu, bila kayu basikal tu kena standby kayu. Subuh-subuh saudara bayangkanlah, berhenti jolok kayu, selut-selut yang melekat dekat maggat, baru kayu balik. Dan yang saya paling takut bila sedang 5.30 pukul 6 pagi tu, dia nak sampai ke Pekan Setiawan tu, ada 2 tanah perkuburan. Satu tanah perkuburan India, satu lagi tanah perkuburan Cina. Allah, nak melintas waktu subuh-subuh begitu saudara, Tuhan saja yang tahu. Di situlah datang keinsafan pada saya. Kita ni benarlah seperti kata ibu saya, kalau kita tidak berilmu, kita tidak mampu untuk merubah nasib kita. Arwah mak saya ni, dia memang terlalu mementingkan soal pendidikan. Sebelum tu waktu saya sekolah rendah, Allahyarham, ya abang sulung saya, saudara pergi sekolah, ibu saya sanggup meminjam basikal. Sebab basikal tak ada, kami tak punya basikal. Basikal waktu tu dalam RM30, tak mampu nak beli waktu tu. Jadi subuh-subuh, mak saya akan pergi. Antara orang yang selalu arwah ibu saya pinjam basikalnya adalah Long Usop, juga arwah lah saudara. Mudah-mudahan ditempatkan mereka semua ini di kalangan orang-orang yang beriman dan dikasihi oleh Allah saudara. Dan begitulah, terpaksa pinjam basikal orang nak pergi sekolah dulu. Saya juga begitu, sampailah setahun lebih, dekat 2 tahun, ibu mengumpul wang, barulah dapat beli basikal. Basikal pun saudara, basikal second hand. Basikal ni saudara ada 2 jenis. Satu basikal jantan, itu ada berpalang. Satu lagi basikal yang perempuan, kita kata basikal perempuan, basikal betina orang kata, saya kata. Sebab itu selalunya anak gadis atau wanita yang mengayuh. Orang lelaki dia pakai basikal berpalang. Dan ini mengimbau kenangan saya waktu dulu belajar naik basikal. Lucu saudara, saya ingat dah 5-6 kali jatuh dalam parit baru boleh dapat dulu kayu basikal. Dulu kalau nak basikal tu ketiak sebelah sini kepit dekat palang.
Kayuh gitu. Bila dapat saja berjalan naik basikal tu, saudara, rasa macam kena loteri. Bila dapat naik basikal pup begitu, enaknya waktu itu, saudara. Apakah saudara juga seperti saya? Saudara Puan Noredah Kamarudin, salam dari Ipoh. Kita kan cerita basikal. Jadi berbalik cerita basikal, saudara, bila dah dapat belajar, dapat naiki basikal, barulah rasa nikmatnya waktu itu, saudara. Dan di kampung saya tu ada opah. Opah ni selalunya di orang Perak kampung saya tu. Opah ni adik pada wan saya. Nenek saya kami panggil wan. Adik pada wan saya panggil opah, opah pesah. Dia menurun getah di bahagian darat kampung saya tu. Jadi dia kayu basikal. Tetapi masalah arwah opah saya ni, dia tak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan. Kalau dia kayu basikal tegak, kalau toleh kiri memang berdebum. Saya pula kecil-kecil, saudara. Saudara Rabudin Pasrat, dia kata saya juga kayu basikal ke sekolah menengah bertekanan dari kampung Pulau Lambor. Lambor kiri, Batu 12. Jauh. Betul tu, saudara. Baru saya, sebab saya kata saya tak salah, saya Rabudin Pasrat, anda kutip pohon tadi tu, pohon ubur tu tadi, reti-retinya saudara kutip daripada air tawar, bukan air masin macam saya. Jadi berbalik pada cerita tu, opah saya ni dia kayu basikal. Saya kecil-kecil ni tahu kalau opah menoleh ke kiri atau ke kanan memang berdebum lah. Dia kayu basikal, bila lalu dekat rumah saya pun jerit, "Opah, apa khabar opah?" Jadi arwah opah saya ni, cucu dah panggil, dia kening. Bila balik ke kiri je, tergolek dog. Aduh. Dia kata, "Kamu ni tak habis-habis, janganlah panggil aku," katanya. Kita tengok, tapi tak adalah ni kecederaan. Saudara, itulah saya kadang-kadang bila opah saya balik dari motor getah, kalau saya ada duduk di halaman rumah, opah balik. Dia kayu basikal, kita penjerit, "Opah." Bila dia keling saja berdebu. Itu pengalamannya, saudara. Dan saya, saudara, dulu di basikal yang ada dua jenis ada di kampung saya, saudara. Itu jenis rally ataupun basikal jenis Robin Hood ke Hercules, macam itulah, saudara. Dan harga tak mahal, tak macam sekarang, saudara. Dulu cuma RM35 untuk satu basikal. Itu pun setahun lebih mak mengumpul, saudara. Dan kadang-kadang sekarang ni bila saya tengok harga basikal hari ni, saya pun terkejut. Saya tak menjangkakan begitu mahal harga basikal sekarang. Beratus-ratus ringgit, malahan sampai ribuan ringgit. Zaman saya dulu tak adalah mahal sangat mana, saudara. RM35 saja. Dan cerita basikal ni, saudara, memang seronok. Cuma bila saya balik, ada satu peristiwa. Ini cerita benar, saudara. Saya melalui banyak pengalaman hidup yang kadang-kadang bila mengenang, terkenang semasa dulu, hatiku merasa pilu, saudara. Air mata bergenang di mata. Saya teringat dulu kalau pergi sekolah saya tu, macam saya katakan, subuh-subuh nak lalu tanah perkuburan tu punyalah takut. Nak balik pula tu, saudara, waktu panas terik, selalunya saya berhenti dekat pekan Sungai Wangi namanya. Adalah kedai mamak ni ke Pakistan, 2 buah. Satu dia jual cendol dan sebagainya, satu lagi jual barang biasa. Saya suka kat kedai jual cendol tu sebab anak dara saudara Mak Khalid ni, saudara, yang Pakistan, anak babu kita panggil. Adik babu ni orang Pakistan, saudara, memang lawa. Dia jual cendol, kita pun cakap Gamalan, dia panggil dia Gamalan. Gamalan, cendol satu. Kamalame. Selalu dapat percuma, saudara. Entah di manalah dia berada sekarang ni, saudara, ya. Itu 50 tahun dulu, saudara. Bukan sekarang ni pun saya ingat umur dia pun 60 tahun dah. Selalu wanita keturunan Ngali ni, Pakistan ni, dia dah tua, dia badan dia besar, gemuk. Tak adalah macam dulu, montel lawa. Dan bila saya balik nak sampai kampung saya, lepas Sungai Wangi, lalu kebun getik ni estate Wabrok tu, dia ada jalan menurun. Saya panggil gon lah, saudara. Jalan menurun, lepas tu ada belok, ada selekoh sikit. Jadi depan dia tu parit, saudara. Saya pun kayu basikal. Bila turun saja jalan menurun, saudara, saya pun membayangkan sesuatu yang indah. Saya kata, alangkah seronoknya kalau saat ini, bila menurun gon, tak payah kayuh, saudara. Kalau basikal saya ini ada enjin macam motosikal. Jadi sambil berangan-berangan tu terlelap, saudara.
tahu-tahu saya dah ada dalam parit. Bawa basikal kayuh. Dia tak perlu kayuh dah. Sebab dia menurun. Bila nak turun tu, tak sempat masuk dalam selekor tu, kita terlelap. Duduk itu, tak sedar-sedar, masuk parit, saudara. Itulah kenangan silam saya yang bila saya mengimbau, kadang-kadang saya lalu kawasan itu, saya tengok, teringatlah. Di sinilah aku biasa berdebuk jatuh. Macam mana opah saya jatuh basikal dulu, saudara. Itulah, saudara. Tapi cuma hari ini, waktu tu usia saya dalam usia 11 tahun, 12 tahun, saudara. Boleh ke basikal, tapi hairannya cucu saya ada cucu ramai juga, saudara, tak dibenarkan oleh bapanya untuk bersekolah, naik basikal ke pekan-pekan. Tak tahulah anak-anak sekarang ni. Dulu kami berbasikal tu hebatlah. Hari ni cucu saya tak peluang lah semua tu. Saudara, dalam keadaan begitu, saudara, dalam keadaan begini, saya melihat bahawa kemerdekaan yang kita alami itu membawa kebahagiaan untuk warganya, bagi mereka yang tahu berterima kasih. Sebab itu saya sentiasa berterima kasih pada pimpinan negara yang menyantuni rakyat, mengadakan prasarananya. Sebab zaman saya dulu, kalau adalah lebihan wang untuk ibu saya, barulah boleh naik van sekolah. Itu pun berimpit, saudara. Vannya kecil, saya ingat dalam 10 passenger, tapi diisi sampai 24 orang. Berimpit-rimpit. Bayangkanlah kalau waktu petang, bila ada sukan sekolah, kembang hidung, saudara. Kalau yang badan berbau tu. Tapi itu yang kami lalui dalam persekolahan, waktu kampung. Dan saya sentiasa mengayuh basikal. Setiap kali saya kayuh basikal, saya akan terimbau, mengenang waktu zaman silam saya, susahnya warga kita zaman pasca kemerdekaan. Hari ini segala-galanya senang, saudara. Terima kasih, saudara Roslan Suasana. Salam hadir daripada Indonesia. Salam perpaduan. Terima kasih. Saudara, Rabudan Pasak, dia kena tiup basikal, bocor, tampar sendiri, gamnya susu getah. Dia apik pelita untuk kering, saudara. Itu bagi orang yang ada kreatif. Saya kalau dah pancit tu sorong, saudara. Yang paling sedih kadang-kadang, saudara, bila datang bulan puasa. Mungkin saya akan cerita bulan puasa nanti, saudara. Tiba-tiba dalam waktu balik petang, lebih kurang pukul 6, sebab nak juga main sukan, kayuh basikal, tiba-tiba rantai basikal putus. Ya Tuhan, pukul 6.30, kawasan estate dah gelap. Pergi gelap, balik pun gelap. Senja amat menyeramkan. Orang mula mengatakan, kalau kamu sampai kat kawasan Sungai Meranti tu ada berhantu. Tapi terpaksalah, rantai basikal putus. Jalan begitu, kereta pula tak ada, kenderaan-kenderaan lain tak ada. Bayangkanlah, saudara, suasana yang kita alami. Sebab itu saya merasakan dalam saat-saat begini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, seharusnya mereka bersyukur. Bila saya cerita benda ini, mereka tak percaya, saudara. Itu masalahnya pula. Saudara Abdul Hamid, berkhayal awet lah tu. Dia panggil saudara Abdul Hamid. Saya menghayalkan waktu itu, alangkah seronoknya kalau basikal yang saya naik tu ada enjin bermotor. Dia tak payah nak kayuh. Bayang saudara, 1:30 pukul 2. Tadi dengan awet Pakistan. Mula terbayang kalau awet Pakistan duduk belakang pun okey lah tu. Dia terlelap. Bila terlelap, saudara, dia turun gun. Sedar-sedar saya berada dalam parit, saudara. Itulah pengalaman silam, memori yang tak dapat saudara selama-lamanya. Ini hari ni kita basikal. Itulah yang saya alami. Dan saya harapkan warga kita yang sudah pun merubah kehidupannya, sekarang ni dah mudah, ada motosikal, ada kereta. Malahan anak-anak sekarang ke sekolah tidak lagi macam kami dulu, saya jalan kaki. Kalau sekolah rendah dulu jalan kaki, saya lebih kurang 3 km pergi, 3 km balik tengah-tengah hari. Tapi jalan kampung tak apalah. Kalau musim buah rumutan lah, makan tengah hari dulu. Kalau musim buah mangga lah, saudara. Tapi yang paling tak seronoknya musim buah sentul. Saudara, buah sentul kecil-kecil dulu kita, saudara, kita telan dengan biji-biji je. Jadi bila masa musim perut memulas, faham-faham sajalah. Itu keadaannya. Nak cerita lebih tak seronok. Nanti bukan saya tengah makan nanti, saudara tak suka dengar. Itu keadaannya zaman kecil-kecil dulu. Anak-anak sekarang pergi sekolah rendah pun menaiki kenderaan kereta, atau mungkin ada yang dihantar oleh ibu dan bapanya menggunakan motosikal. Zaman kami tak ada itu. Begitulah jauhnya perubahan. Saudara, saya ucapkan anda supaya berbahagia. Nikmatilah kebahagiaan yang telah pun dibina oleh kerajaan kita. Jangan kita menuduh tak menentu, jangan kita tak bersyukur. Kerana saya yakin, saudara,
Apa yang saya alami hari ini adalah kerana saya sentiasa bersyukur. Saya hidup daripada perkampung, dari desa, di pinggiran Sungai Dinding. Hidup sebagai anak nelayan, anak penari getah, dapat datang merantau ke kota raya seperti Kuala Lumpur, menjalani kehidupan, dapat belajar, sampailah ke kota London. Alhamdulillah, sebab saya sentiasa bersyukur. Ingat saudara, setiap kali kamu bersyukur, setiap kali itulah Allah akan tambahkan rezeki kamu. Santai-santaikanlah diri anda. Kita jumpa nanti jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.